Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kamu di sana. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang saya sedang berada di tempat lokasi pusat operasi NGO Sabah Amal Care. Setiap kali kita mengagihkan barang keperluan daripada pemohon-pemohon, subhanallah, sama ada dalam bentuk makanan pun kita sediakan dan juga barang keperluan. Dan ini berlangsung dan berlaku setiap hari, tuan-puan sekalian. Berlangsung dan berlaku setiap hari, alhamdulillah. Kalau sebelum ni masa dalam keadaan situasi yang suasana COVID yang agak ketat sebelum ni, kita hantar ke rumah. Tapi memandangkan kita tidak berkemampuan dah untuk hantar ke rumah, yalah permintaan sangat tinggi, kita punya aktivis dah tak mampu nak menguruskan dengan sebaiknya. Jadi kita buka balik tempat ni dan dengan SOP yang ketat. Mereka datang dan terhad pada satu masa. Kalau tak penuh ni. Jadi alhamdulillah kita tengok antara barang asas kita bagi. Inilah ada beras, kita akan bagi telur, orang tua yang OKU kita akan hantar sampai ke kereta. Masya Allah. Kemudian kita ada set ni lah, dalam ni ada mihun, ada minyak, kemudian ada apa lagi, ada gandum. Oh, kamu ikat mati ada tak yang boleh buka? Lepas tu biasa kita tengok tak ada semen. Okey, kita boleh nampak kita ada bagi sardin, sos cili, sos kicap, gandum, mihun, kemudian 2 gandum. Gula, garam memang tak bagi biasa kita ada, maksudnya biar dia orang masak tu dia orang dah boleh makan. Masya-Allah. Inilah kadang kita ada bagi teh. Tengok. Apa ni, teh tu kan, tea bag tu. Lepas tu biasa ada biskut untuk dia orang cicah tu. Biasanya basic yang itulah kita bagi. Tuan-puan sekian ada campur-campur. Jadi kalau tengok suasana ni, tuan-puan dan puan sekalian, ini boleh pusing tengok di belakang. Kita boleh nampak suasananya, mereka sedang menunggu. Dalam tempoh 1 jam, kita hanya beri kepada, terima kasih kakak ya, insyaAllah moga boleh bantu. Macam hari ni kita ada masak, kita buat lauk asam pedas. Memang hari-hari kita masak, tuan-puan sekalian. Hari-hari kita masak untuk kita berikan kepada asnaf. Macam hari ni kita bagi, kita masak ikan masak pedas. Macam itulah, ikan masak pedas. Lepas tu ada sayur apa semua. Kita ada apa ni namanya, dapur. Dek nanti bungkus balik ya. Namanya dapur asnaf, yang kita gile-gile aktivis kita masak. Dah masak, bungkus, lepas tu hantar. Jadi hari ni baru kita start buka balik. Dan penerima di kalangan Muslim dan juga non-Muslim. Kita di sini bantu semua. Kalau orang tanya, Ustazah, negeri lain macam mana? Negeri lain pun buat. Aktivis kita ada satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Mereka tak ada pusat macam ni. Sebab saya berada di Negeri Sembilan. Jadi kita buat pusat operasi utama, HQ ada di Negeri Sembilan. Jadi bagi negeri lain, anda boleh hubungi nombor yang kita kongsikan. Nanti insyaAllah aktivis kita pergi hantar kalau dekat. Kalau jauh, kita buat urusan siasat, kita akan hantar ke rumah. Macam itulah. Ataupun kita transfer kalau perlukan segera. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita tengok, insyaAllah mari kita jalan. Okey. Ini, lokasi ni sebelah saja galeri Ustazah Asma. Okey. Kenapa dah buka? Okey, bila mereka datang, mereka akan isi maklumat. Lepas tu kita memang ada kad. Kalau tengok, ini gerobok prihatin kita, masya-Allah. Encik
InsyaAllah akan diceritakan sedikit oleh pengerusi NGO kita iaitu Encik Suami, Encik Tengku Fazli. Subhanallah, Encik cerita sikit tentang Assalamualaikum berapa warahmatullahi wabarakatuh. permohonan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, baik. Masya-Allah. Nak pergi back. Okey, baik. Salah. Jadi alhamdulillah semua sebagaimana semua maklum bahawasanya PKP ketiga ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada semua, terutamanya golongan yang B40. Begitu juga dengan golongan-golongan yang kerja harian dia. Jadi alhamdulillah dengan inisiatif kami, nanti kita akan tunjukkan nanti kita punya tim dekat medan ilmu kita di mana seramai lebih kurang 10 orang akan menyantuni lebih kurang 8,000 permohonan. Lebih saya rasa lebih daripada 8,000 permohonan yang sedang menanti, yang sedang berusaha untuk menyantuni secepat mungkin, kerana kita yakin bahawa di sana bantuan atau permohonan itu dibuat kerana desakan ekonomi sekarang dan rasa tertekan. Jadi kami sedaya upaya akan membantu secepat mungkin untuk mengagihkan bantuan ke akaun ataupun bantuan sebagai bantuan makanan harian kepada mereka. Jadi bercerita tentang gerobok ini alhamdulillah lah hasil sumbangan semua. Sehingga petang tadi pun kami masih menerima pampers, susu dan juga beras dan juga telur daripada orang ramai untuk meneruskan kita punya aktiviti yang kita dapati di sinilah, sebagaimana kita tonton tadi, dan ada prosedur-prosedurnya. Ini hari pertama kita membuka kaunter sebenarnya setelah kita memberi agihan secara langsung dari rumah ke rumah. Okay, oleh kerana kita rasakan terlalu banyak masa dan tenaga dihabiskan untuk tenaga tu, tetapi kita mengagihkan melalui masa. Daripada jam 2 hingga 3 kita set untuk 10 orang saja datang. Daripada 3 hingga 4 10 orang saja datang. Begitu juga dengan mas-mas seterusnya. Setiap waktu itu, setiap jam itu hanya 10 orang yang dibenarkan datang. Jadi kita tidak membenarkan perhimpunan yang ramailah untuk pengagihan makanan. Begitu juga dengan yang kita lihat sini. Yang terkini kita ada susu ini. Ini adalah susu yang terkini kita dapat daripada sumbangan. Dan memang susu ini memang agak mahal juga diperolehi di pasaran. Dan ada jenis Dubro dan juga Dutch Lady. Jadi banyak yang kita terima daripada sumbangan orang ramai dan alhamdulillah benda sampai dalam kita mengurangkan tangisan anak-anak kecil di rumah, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu yang amat penting dalam sebuah keluarga, memastikan keluarga dalam keadaan tidak tertekan, lebih lagi anak-anak kecil kita di rumah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih pada Encik selaku pengurusi NGO Sahabat Amal Care. Tuan-puan boleh tengok susu baby pun ada. Tengok Lactogen. Lepas tu ini ramai ni sumbangan orang ramai. Sumbangan ni pun kalau mereka perlukan untuk apa ni jadi macam tu lah. Ya, ni biskut ni kita ada tapi tadi tu tak ada. Biskut biasa kita bagi. Sumbangan orang ramai. Ya, sumbangan orang ramai. BMF. Oh, BMF. Ya. Tapi kadang-kadang tu ada yang tak BMF tu sebab ini sumbangan orang ramai. Kita tak nak tetapkan. Macam kita kata kita nak syarat yang BMF saja ke Muslim First ke. Jadi kita terima saja. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, boleh nampak ya suasana. Sekali lagi, adik boleh nampak suasana. Biasanya yang datang mohon 50% Muslim, 50% non-Muslim. Jadi kita menyantuni semua. Dan memang bila dalam keadaan wabak COVID-19 ni, tak kira agama ataupun bangsa, sesiapa terbantu sebagai orang Muslim. Okey, jadi tuan-puan sekalian semua dalam keadaan SOP terjaga, kita bagi. Ada juga yang mohon bantuan keuangan, ada isu-isu yang lain, kita cuba bantu juga. Okey, ini galeri Ustazah Asma kan? Ini galeri. Okey, jadi kejap lagi lah kita akan singgah galeri, tapi saya nak bawa tuan-puan sekalian nak tunjuk tempat operasi kita di bawah NGO Sahabat Amal Care bila menyantuni asnaf. Bila menyantuni asnaf melalui online, kita akan beroperasi di sini. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey.
Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kena cakap apa tu ada isu tak boleh semua orang. Kalau sebab tak mau nanti kan pergi duduk belakang ke rumah atas. Apa? Itu tak dah sampai satu minit. Tapi ada isu. Sebab tak boleh nak buat operasi sebenarnya dengan tinggal je dik, pergi belakang kan? Tinggal je, pelan-pelan kan ni. Subhanallah, subhanallah. Muslimin muslimat. Okey, sekarang kita sedang berada di tempat operasi untuk kita menjawab panggilan dan menyantuni asnaf fakir miskin yang mohon melalui online. Jadi boleh tengok kita ada ramai, alhamdulillah. Maksudnya ini kita ambil part time mereka yang bantu kita menyantuni sebab yang masuk mohon melalui hotline kita yang kita share tu, kita share di poster, ada share di page dan sebagainya. Yang kita mohon ni memang ramai tuan-puan dan puan sekalian. Jadi mula-mula 2 orang kita apa ni? Ialah kita bagi allowance part time. Mula 2 orang, lepas tu tak cukup. Lepas tu tambah lagi. Jadi inilah antaranya yang akan balas bila orang mohon. Kita akan buat dengan secepat mungkin. Kita akan satu ni kadang-kadang diorang ni bila dah dapat berhubung, diorang luah masalah, luah cerita. Jadi kita kena pasti dulu keperluan mereka dan kita tengok. Mestilah berbeza dengan orang yang ada keperluan anak 2 orang, anak 4 orang berbanding anak 10 orang. Jadi semua tu kita akan nilaikan. Jadi mereka akan bantu minta, kita akan buat pengesahan juga tuan-puan sekalian. Antaranya ialah kita akan antara pengesahan kita akan minta IC apa semua. Kalau tak ada IC pun bukannya kita reject terus. Lepas tu kita akan tengok pengaduan dia masalah apa. Dan untuk memastikan, mungkin orang tanya, Ustazah macam mana nak pastikan ia tak ada scammer? Subhanallah. Untuk memastikan tak ada scammer tu, kita buat video call melalui WhatsApp. Contohnya dia kata ada anak kecil, kita pun nampak, tunjukkan anak kecil. Bila kita nampak ada, dia kata ada jaga orang tua, okey kita tunjukkan. Jadi inilah sepintas selalu okey, maklumat belakang, tapi sebenarnya saya ada nak bawa ke satu lokasi, nanti kita akan singgah balik di sini. Subhanallah. Okey, tadi kan saya ada cerita berkenaan dengan, Masya Allah, berkenaan dengan dapur asnaf kita. Siapa yang dah biasa ikuti mungkin dah selalu tengok lah. Okey, dapur asnaf yang kita masak setiap hari dengan tim kita yang masak dan kita agihkan. Okey, ini juga pusat operasi kita untuk NGO kita, sahabat. Okey, kita boleh nampak ada suasana apa di sini. Okey, tuan-puan sekalian. Assalamualaikum. Okey, Masya Allah. Situasinya adalah bukan satu kontena, air zam-zam baru sampai. Tuan-puan sekalian, air zam-zam. Boleh tengok, boleh dapat. Zam-zam water. Masya Allah, air zam-zam. Ini 5 liter ya. Okey, ramai sangat permintaan tanya, Ustazah ada air zam-zam macam ni. Dan ini sebenarnya memang direct daripada Arab Saudi, kita dapat bekal sebab ramai sangat orang yang meminta bekalan air zam-zam. Terutamanya ada orang yang selalu beramal dengan air zam-zam. Ya, air satu mukjizat, air mukjizat kan. Subhanallah.
ramai orang-orang tua sebenarnya yang beramal air zam-zam mesti setiap pagi. Kemudian ada juga yang orang sakit beramal dan menjadikan air zam-zam sebagai syifa. Subhanallah. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, memang kami sentiasa ada. Di Shopee ada tak iklan? Di galeri UAH ada tak? Ada. Dalam Shopee pun boleh order air zam-zam melalui galeri UAH. Galeri Ustazah Asma Harun, kan? Itu kita punya link Shopee, air zam-zam ada, boleh beli secara online. Dan kami menjual dengan harga yang sangat berpatutan, antara yang paling rendah kot di pasaran buat masa ni. Sebab tujuan kita adalah untuk menjadi bekalan yang ni. Okey, berapa banyak ni zam-zam sampai? 600. Oh, 600. Kita ada dalam 600 stok. Okey, Masya Allah. Okey, ni suasananya di dapur. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini nak masak untuk esok ya? Ya, saya. Cadangannya, ini ketua masak kita. Ketua masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ni cadangan esok masak apa? Besok masak sambal telur dengan petola masak air. Okey, Masya Allah. Sedap tu. Masak telur apa? Sambal telur, telur Sambal rebus tu. telur. Telur rebus buat sambal. Dia terlepas rebus, kena goreng kejap kan? Kena goreng. Allah Akbar. Sedap tu, sedap. Saya suka tu. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan sekalian, ini suasana di dapur asnaf kita. Yang hari tu saya masak kan. Hari-hari kita masak di sini, tuan-puan sekalian. Kita gila-gila sesama staff untuk masak. Ni tak ada orang belakang. Oh, Assalamualaikum. Ni antara staff yang rajin masak ni. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, alhamdulillah hasil pada infak orang ramai, kita boleh menyewa, kita boleh beli barang-barang keperluan, macam dapur-dapur ni semua kan. Kita beli hasil daripada wakaf infak tuan-puan sekalian. Jadi kita manfaatkan sungguh, kita beli dengan barang-barang yang berkualiti. Lepas tu kita jadikan, ini adalah namanya dapur asnaf, hari-hari kita masak dan kita agihkan kepada asnaf fakir miskin. Yang penerima tu berbeza. Mungkin bagi kita RM5 nilai makanan tu biasa, tapi bagi orang yang kelaparan, orang yang betul-betul terputus sumber rezeki, sumber pendapatan, ia ada satu jumlah yang sangat tinggi, sangat berharga, bernilai. Maksud kalau dapat tu, ya Allah gembiranya, dia dapat makanan tu dengan air mata, setengah tu dengan air mata. Masya Allah. Bila tengok sayur tu, kata dah lama tak makan sayur, dah lama tengok lauk, menangis. Sebab dah lama tak makan lauk, nasi kosong dan sebagainya. Jadi kami sebab aktivis, kita memang biasa jumpa. Sebab kita turun hari-hari, kita memang menyantuni. Dan kalau di Negeri Sembilan, di area-area Sarawak, orang dah tahu, fakir miskin dah tahu. Non-Muslim pun ramai. Kita menyantuni dua-dua. Boleh katakan 50% Muslim, 50% non-Muslim. India, China pun datang mohon bantuan. Masya Allah. Kita tak kira agama, bangsa, kita buat yang terbaik. Jadi, tengoklah kelengkapannya, sebab masak hari-hari untuk 200, 300 orang makan dan kita bagi percuma. Hasil daripada infak tuan-puan hari-hari, kita manfaatkan sungguh, menjadi darah daging hasil pada infak tuan-puan sekalian. Teruskan menyokong kita insya-Allah. Okey, Cik Hasan, terima kasih. Masya-Allah. Okey. Kita boleh tengok suasananya. Sebenarnya sedang elok ni, air zam-zam sampai ni. Banyak. Setelah lama. Sebenarnya dah lama juga putus stok. Bukanlah maksudnya stok tu sangat susah. Jangan tanya macam mana Ustazah dapat. Kita usaha, kita ikhtiar. Masya Allah, dengan pembekal pun yang susah kita nak dapat sebenarnya. Tapi sebab ia dah jadi satu keperluan, orang jadikan ia sebagai okey. Okey. Jadi ni suasana ruang pejabat operasi kita juga. Bila ada asnaf datang yang perlukan khidmat nasihat, ada tuan-puan sekalian, kadang yang datang ni bukan hanya perlu bantuan dari sudut, bukan hanya bantuan dari sudut, ramai juga yang datang bukan hanya memerlukan bantuan dari segi fizikal, maksudnya dari segi bantuan keuangan.
tapi ada yang datang dalam keadaan memerlukan seseorang mendengar. Kan mangsa dera, mangsa itu dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Jadi biasanya mereka akan datang berurusan di sini. Sama juga ada para penyumbang, ada yang nak bagi emas, nak bagi apa, urusan pejabatnya di sini. Ni macam pejabat urusan untuk NGO Sahabat Amal Care lah. Jadi kita bagi tempat yang selesa untuk mereka duduk. Masya Allah. Ni kan, kalau kita tengok Puan Farah Leong, pengurus, subhanallah, ataupun ketua unit kita lah. Okey, mungkin Puan Farah boleh share sikit suasana situasi pemohon hari ni. Untuk lockdown kali yang ketiga ni mungkin lebih dahsyat. Okey, boleh Puan Farah? Okey. Puan Farah ketua penyelaras lah NGO Sahabat Amal Care. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tak berapa sihat hari ni. Alhamdulillah baru lepas menerima vaksin. Tadi vaksin apa? Tadi vaksin apa nama dia? Sinovac. Apa nama? Sama dengan Ustazah. Okey. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sejak PKP ni kami memang menerima banyak sangat permohonan. Sebab PKP ni asalnya sebab lockdown kan. Jadi kami tak berani nak buka gerobok tu sebab ramai sangat kan. Sekarang ni setakat yang puan-puan dan tuan-tuan penyumbang yang murah hati, hampir dekat 2,000 pemohon setiap bulan yang menerima barang sumbangan daripada gerobok ni. Jadi secara tetap. Jadi hampir cecah 100,000 lah orang kata. Dari Negeri Sembilan sahaja. Belum campur negeri lain. Jadi sebenarnya kami dah menggunakan tapisan yang cukup ketat lah. Iaitu gaji dia bawah 1,200 ke bawah dan mempunyai anak dan memang mereka terkesan sebab PKP ini. Jadi namun tetap menerima yang ramai, yang banyak dan ada juga yang mengadu. Datang mengadu, susah, yang hampir menangis lah. Saya sendiri tengok pun tak sampai hati. Ada yang saya pergi ke belakang, saya bawa kereta syarikat. Jadi dia nampak stiker kereta kita, ketuk tingkap. Dia kata saya nak ambil barang. Minta maaf Encik, gerobok tak buka, kita tak boleh ambil di India. Dia kata saya sudah tak ada wang, anak mau makan tak ada duit. Jadi saya kesian tengok dia kan, kita perlukan duit dulu. Saya minta maaf, memang kena tunggu panggilan sebab PKP ni kami tak boleh buka. Jadi tunggu panggilan, nanti kami panggil tak ada barang. Itu yang kita ni kan. Lepas tu ada juga yang datang, dia mengadu dia sakit sebab tertekan. Dan ada masalah lah keluarga, macam-macam lah sebab PKP ni kan. Itulah kami cuba yang terbaik untuk membantu mereka dengan menggunakan dana-dana yang tuan-tuan dan puan-puan bagi ni untuk berilah. Dan kami terima banyak juga permohonan tentang permohonan bantuan pampers dan susu macam itulah. Sebab tu kami cuba usahakan secepat mungkin dan usaha kami menambahkan part time yang ramai untuk mempercekapkan proses atas nasihat Ustazah. Dan alhamdulillah dengan berkatnya rezeki yang kami ada, kami kongsi bersama dengan mereka. Subhanallah. Terima kasih banyak Puan Farah. Kalau siapa yang biasa ikuti, Puan Farah merupakan cancer fighter, bukan survivor lagi, masih fighter lagi, masih lagi dalam proses treatment, stage 4 tapi sangat kuat. Barakah Allah bagi pada kesihatannya. Kadang-kadang tenaga, semangat lebih sihat dan kuat daripada kita orang yang tidak diuji dengan sakit seperti Puan Farah. Jadi mungkin bila vaksin tu beza sikit lah. Bagi orang yang tak maksudnya tak sakit dengan orang sakit, mungkin impact tu beza. Sebab tadi saya pun jumpa doktor tu, saya pun tanyalah. Saya pun tanya dia apa kesan pada saya yang ada sakit macam ni lah. Jadi doktor pun tanya, jadi dia kata insya-Allah yang ubat yang saya dapat ni dia lebih sesuai untuk orang yang jenis ada penyakit yang ada resiko lah. Maksudnya dia kurang sikit side effect dia lah. Jadi harap-harap lah serasi lah dengan badan saya kan. Sebenarnya saya dalam minggu ni tak berapa sihat Ustazah. Lutut Allah uji, lutut pula. Kenapa? Tak tahu. Rasa macam Saya nak sujud. Tak boleh nak bengkok. Sebabkan bila nak bangun kena tahan pakai tangan. Jadi tangan ni pun sakit. Jadi hari ni terpaksa lah terus alan apa nak usaha ni. Awal. Istiqomah sangat. Kenalah istiqomah sebab kita sebenarnya untuk sakit kanser sebenarnya kita kena banyak orang kata ada orang kata makan ni elok macam-macam.
macam-macam. Jadi kita jangan putus asa dan kita cuba ambil satu suplemen ataupun apa-apa. Dia bukan panggil ubat. Orang Melayu kita suka panggil ubat lah. Sebenarnya bukan ubat. Dia vitamin ataupun suplemen. Kita cuba dan kita akan nampak perubahan badan kita. Sekiranya serasi, kita akan rasa okey. Tapi kalau kita tak serasi dan kita stop, kita cuba yang suplemen lain sehingga dapat. Jadi macam-macam lah sebenarnya. Seeloknya makanan seimbang dan buah-buahan memang kena banyak. Dan air kena banyak, air kosong kena banyak. Itulah. Dan rehat yang cukup lah. Tetapi saya ni jenis tak boleh nak rehat sebab saya nak bersama dengan Ustazah dalam kerja dakwah ni. Banyak sangat perjuangan kami. Jadi saya sentiasa pagi-pagi saya akan amalkan minum air zam-zam. Dan saya akan niat, ya Allah sihatkan tubuh badan saya untuk membuat kerja dakwah ini. Jadi dengan berkat niat tu, saya memang sihat lah. Saya datang kerja, saya macam tak sakit. Saya jalan, saya relax macam biasa. Tapi bila balik rumah, Allah sahaja yang tahu macam mana tu kan. Sampai nak jalan ke tandas pun susah dalam tu 3 hari ni lah. Tetapi itulah kita rasa hebatnya. Bila kita ada kekuatan untuk positif, kita akan positif. Jadi jangan pilih untuk negatif dan siasa pilih untuk positif. Subhanallah. Masya Puan Allah. Farah, berapa tahun dah Puan Farah sakit? Kalau campur dulu semua, berapa tahun dah berhadapan dengan situasi kanser ni? Berapa tahun semua? Saya first cancer tahun 2012. So after that dah 8 tahun. Datang balik cancer yang kedua 2020. Sejak 2020 saya menjalankan kemo sehingga tahun ni lah. Jadi setahun kemo. Dah habis kemo ni doktor kata tak ada kemo lagi buat masa ni. Tak ada kemo, tak ada radioterapi dan kena ikhtiar sendirilah. Tadi pun saya pergi sana pun doktor nak vaksin dia pun tanya. Dia tanya sebelum dia vaksin dia kena tanya kan. Puan ni sebenarnya doktor kata ada lagi tak tempo dia, contoh katalah ada orang dia cakap doktor akan bagi tahu kamu ada 6 bulan lagi ke, berapa bulan lagi hayatmu ke. Tapi saya kata doktor tak cakap. Jadi saya pun assume saya tak tahulah. Saya tak nak fikir semua tu lah. Saya kata macam tu lah. Jadi kalau doktor rasa saya sesuai untuk inject, doktor recommend lah saya inject macam tu lah. Masya Allah. Walaupun doktor cakap kita ada 2 bulan. Memang masa awalnya saya pergi satu hospital. Lepas saya dapatkan CT scan result saya. Doktor tu memang dengan muka sedih. Dia kata ini serius ni, ini tak tahu bila. Lepas tu bila ada farmasi yang bagi ubat kan, dia kata makan selagi sepanjang hayat. Maksud saya sepanjang hidup yang masih ada. Jadi sebab tu kita akan down lah sebab kita rasa tak lama lagi saya ni kot. Nah, sebab dah stage 4 kan. Silap-silap 6 bulan ke 3 bulan je. Tetapi dengan yakin kita pada Allah, bukan ubat yang bagi sihat, bukan kemo yang bagi sihat, tetapi Allah yang bagi sihat. Alhamdulillah setahun dah saya menjalankan kemo dan sekarang ni saya berada di depan sini walaupun saya kurus. Ramai orang jumpa saya cakap saya kurus. Memang kurus lah. Orang yang sakit takkan tiba-tiba boleh sihat gemuk kan. Kalau sihat gemuk tu lain macam dah jadilah. Jadi yang penting hati kita sihat. Jiwa kita tenang. Sakit badan tu sebenarnya tanda Allah sayang kat kita. Allah sayang suruh kita sentiasa ingat pada Allah. Allah sayang lah kata masa tak lama dah. Cepat-cepat bersyukur. Cepat-cepat taubat. Kodok apa yang patut. Itulah khidmat apa yang patut. Biarlah pahala. Biarlah pahala mengalir. Biarlah kita berjumpa di syurga nanti. Subhanallah, Masya Allah. Setiap kali kalau saya ni memang malu dengan Farah sebab kekuatan dia. Masya Allah, Subhanallah. Doktor kata ayat minta maaf lah ya kak. Maksudnya contohnya soalannya doktor kata dah tak ada harapan sembuh. Kalau ikutkan direct doktor menyatakan tak ada harapan sembuh, you macam tunggu masa je. Itulah sebab stage 4 yang kanser tu dah merebak kepada banyak, kepada paru-paru, dah sampai air, lepas tu keluarkan ke tulang belakang, lepas tu dah merebak. Tetapi luar biasa tuan-puan sekalian, sangat luar biasa. Datang hari-hari, kadang-kadang kita kata akak tak sihat, akak rehat, akak ni tak boleh, lagi tak sihat kata. Walaupun mungkin itu cara yang terbaik, tapi saya kagum tadi bila Kak Farah sebut niat tu, ya Allah, niat bagilah aku sihat, minum air zam-zam, niat ya Allah mudah-mudahan air ni jadi penawar kan, jadi asbab, sebab niat hati tu nak teruskan kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan, ramai orang susah, ramai orang miskin. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita dapat semangat daripada ni mu'alaf
3 orang semua hafizah, semua hafaz Quran, ada alim. Walaupun mu'alaf masuk Islam umur berapa? 28 Umur 28 tahun masuk Islam. Tapi dia punya keimanan, keyakinan kepada Allah, tawakal tu luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, seumpamanya NGO Sahabat Amal Care, nadinya Puan Farah, Kak Farah. Ada kisah tapi kita tak sempat cerita petang ni. Kenapa namanya nadi NGO Sahabat Amal Care ni? Kak Farah sendiri, Ukhti Farah, Puan Farah, antara pengasas bersama NGO Sahabat Amal Care adalah Puan Farah. Dan antara kekuatan awal saya nak bina NGO ni pun adalah inspirasi pada Puan Farah yang dah ajak saya 2 tahun sebelum Kak Farah kan. Mula-mula kita kenal. Kak Farah, Ustazah, jomlah kita buat NGO. Lepas tu kadang jumpa masa raya, Ustazah, impian saya nak buat satu rumah rumah tumpangan, rumah kebajikan untuk asnaf. Sebab Kak Farah tahu susahnya asnaf bila masuk Islam kalau tak ada support system. Jadi, dan Kak Farah insya-Allah umur Kak Farah panjang, lebih panjang daripada saya, dalam sihat dalam barakah, sama-sama sampai perkampungan hijrah kita, sampai terdirinya rumah perlindungan mu'alaf dan asnaf fakir miskin terbina. Tuan-puan sekalian, kita baru saja selesai membayar tanah bernilai 5.3 juta yang kita akan bangunkan di situ rumah perlindungan mu'alaf, rumah perlindungan asnaf, asnaf bekerja. Banyak sangat plan kita demi umat. Subhanallah, bukan untuk projek dunia, ini adalah projek akhirat. Jadi siapa yang nak cari info tentang perkampungan hijrah, anda boleh type saja di page, nanti ada tengok ada berapa live. Sekarang perkampungan hijrah jadi tak jadi. Kita dah step-step tak pernah berhenti. Tapi kenapa Ustazah macam dah senyap tak elan perkampungan hijrah City? Sebab sebab kami lebih menumpukan sekarang kepada kerja-kerja kebajikan seperti 3.0. Saya bagi tahu staff, Ustazah malu kalau nak promote benda lain buat masa ni. Segan. Tiba-tiba orang tengah nak promote bantuan sumbangan untuk kutipan selain daripada untuk asnaf fakir miskin. Jadi macam Puan Farah cerita tadi tu kan. Okey, macam Puan Farah cerita tadi tu. Tadi tu bukan kita tutup. Bukan orang datang lepas tu tutup kita tak bagi. Bukan kita tutup tuan-puan sekalian. Kita buka tapi kita hantar ke rumah. Jadi pak cik uncle tu datang, nama dia belum giliran kita hantar. Jadi mungkin sebab dia memang gerobok asnaf tu dah jadi macam tempat nak kata bukanlah bergantung tapi itulah harapan terakhir mereka. Bila mereka kerja tak dapat, nak pergi yang kerja buruh, kerja makan hari tak dapat, harapan terakhir mereka akan datang ke gerobok untuk dapatkan beras, minyak, kicap, semuanya. Kalau orang tua perlukan pampers pun ada, kita sediakan. Pampers anak kecil pun ada. Susu anak kecil pun ada. Apa keperluan yang mereka perlukan, kita akan cuba sediakan. Jadi, Kak Farah tahu ada kempen angkat bendera putih. Kan. Subhanallah, saya sebenarnya tak tahu permulaan sejarahnya saya rasa baru 2-3 hari ni lah, bukan sejarah lama. Ini adalah orang Jepun surrender. Kan, kalau orang Jepun macam surrender. Tapi betul lah, bila dia surrender maksudnya dia memang dah mengaku lah dia perlukan, memerlukan. Dia macam ni, dalam situasi wabak hari ini adalah lebih baik anda mengaku anda memerlukan pertolongan. Faham tak? Dan ia bukan satu aib dah hari ini. Dan ia bukan golongan yang dikatakan meminta. Yang meminta yang tercela tu, dia meminta tanpa usaha. Tapi hari ini dah ramai yang berusaha, tapi Allah jadikan mungkin kitalah perantaraan untuk makbulnya permintaan dia kepada Allah. Macam tu lah. Kita buat dua-dua lah. Meminta dengan Allah dan meminta dengan manusia. Jadi itulah ikhtiar kita dengan Allah, ikhtiar kita dengan sesama manusia. Saya rasa kempen ni dimulakan oleh netizen, orang awam. Ya, betul. NGO ke apa, saya tak tahu. Orang awam. Orang awam kan, netizen. Maksud dia kata, kalau ada anda memerlukan sangat, mungkin ambillah kain lampin anak warna putih ke. Apa-apa, warna putih. Lepas tu ni, kami ni buat ambil kayu apa? Kayu penyapu Kak Farah. Kayu penyapu je. Macam tu lah. Jadi cuma kami nak nyatakan, lihat kempen ni, saya sebagai rakyat, ini sebagai rakyat, sebagai netizen, sebagai orang awam,
dan mewakili NGO Sahabat Amal Care, kalau kami nampak ada rumah yang angkat bendera putih, insya-Allah kami akan segera pergi ziarah. Kalau kami nampak, maksudnya kempen ini untuk siapa yang memulakan, insya-Allah NGO kami menyambut dan menyokong. Jadi kepada siapa yang ada angkat ni, aktivis kita ada seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, bukan Semenanjung saja. InsyaAllah kalau ada yang angkat bendera putih ni, kita akan sampai insyaAllah. Mana yang kita nampak. Jadi saya fikir sebenarnya satu kebaikan juga sebab aktivis kami menghadapi masalah juga di mana bila kami hantar barang asas ataupun barang gerobok ke rumah, kami tidak perasan rupanya ada yang dah pakai gelang warna pink dan gorentin. Dan mereka tak cakap pun. Bila aktivis kita hantar barang, dia ambil, dia terima, baru kita nampak gelang warna pink dia. Jadi dia sebenarnya membawa satu resiko lah untuk kita kan sebenarnya. Jadi bila ada orang tu mungkin dia pakai gelang warna pink, tapi mungkin sebab kita sekarang kan jarang berjumpa dengan jiran-jiran, kita tak tahu keadaan dia. Jadi kalau dengan bendera macam ni, mungkin orang letak depan rumah je pun okey lah tu. Memang sebab orang kuarantin ni, dia memang menghadapi masalah, dia tak boleh keluar rumah. Jadi macam mana dia nak cakap dengan orang, saya perlukan bantuan ataupun pertolongan, sedangkan kalau kawan-kawan sahabat ataupun jiran-jiran dia ataupun sekeliling dia pun orang yang susah. Jadi macam mana dia nak sampaikan pada orang. Jadi inilah mesej yang saya nampak memang jelas dan disampaikan di sini, mungkin yang lalu ke siapa-siapa lebih viral, dan inilah tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk membantu sama-sama. Ya, betul-betul. Saya secara peribadi, saya duk fikir macam mana kita nak dapat kesan asnaf. Sebab yang datang kat kita, ya kita tahulah, yang hubungi kita, kita tahu. Tapi ada ramai lagi miskin tiba-tiba ni. Kita tahu setiap hari, hampir setiap hari adanya bunuh diri. Sebab jumlah bunuh diri dah hampir 300 kan. Jadi yang viral tu sebab dia bunuh diri di khalayak ramai, jadi viral lah. Tapi kalau kita fikir jumlah yang dah keluarkan tu kan tinggi di Malaysia saja. Bila berlaku tu? Viral kan tak banyak. Maksudnya yang tak diwarakan tu pun banyak. Jadi bendera putih ni saya anggap satu ikhtiar rakyat tolong rakyat. Macam tu. Kerajaan dah banyak tolong. Kita terima kasih pada kerajaan Malaysia dengan vaksin percuma, dengan macam-macam insentif kepada rakyat. Tapi tanpa rakyat pun menolong rakyat, kita tak nak kerosakan yang lebih luas. Jadi bagi saya macam betul macam Kak Farah kata, kalau orang glamping dia nak keluar rumah takut, kalau boleh kadang dia tak nak jiran tahu. Jadi duduk diam-diam dalam rumah. Lepas tu kedua, mereka ni kadang-kadang bila asnaf, keliling pun asnaf. Betul. Jadi kalau orang kata, pergilah minta tolong jiran, tak payah sampai nak angkat. Tapi kalau jiran-jiran pun asnaf, Masya Allah. Macam mana? Lepas tu, setengah orang memang malu. Malulah nak pergi minta dengan jiran. Assalamualaikum, dia tak nak minta tolong. Macam kita malu dengan jiran, tu lagi malu berbanding dengan orang luar. Lebih baik pergi minta dengan NGO daripada minta dengan jiran. Subhanallah. Jadi, mungkin kalau anda fikir, anda terdesak dah daripada anda kemurungan, fikir bukan-bukan. Kalau di India tu kita tak nak sebutlah, mereka dah ramai yang bunuh diri satu keluarga, makan racun sebab rasa macam daripada kelaparan macam ni baik kita tamatkan saja kehidupan, begitu kan. Jadi kita tak naklah sampai tahap yang lebih dahsyat. Kalaupun anda ketua keluarga lelaki, tak menjadi satu jatuh maruah ke, walaupun anda mengangkat bendera letak kat depan rumah, insya-Allah. Dan waktu yang sama berdoa, jaga solat, Allah akan sampaikan bantuan tu melalui insan-insan yang prihatin. Masya Allah, Alhamdulillah. Tu ialah staff tadi sempatlah siapkan tu. Jadi wallahualam gelombang bendera putih ni, kita pun tuan-puan saya kan jangan bimbang. Ustazah nanti ramailah angkat bendera putih tu. Ui, macam mana? Memang saya ditanya soalan tu. Kan nanti Ustazah war-warkan ramai pula angkat. Saya kata, kita kan ada kaedah kita. Mesti ada siasatan juga. Bila kita pergi, kita tanya gini-gini supaya tak berlakulah skema. Dan saya percaya orang yang betul-betul terdesak saja akan angkat bendera putih. Sebab apa? Kalau fikir logik, kalaulah dia angkat bendera putih dan masa sama jiran tahu, jiran kan paling tahu kewangan dia ni. Dia akan malulah nak angkat kalau dia tak betul-betul terdesak. Maksudnya kalau dalam keadaan jiran tahu dia ni mampu. Jadi bila dia hantar kat rumah, kita boleh nampak dah suasana luar apa semua tu, dia kalangan mampu atau tidak. Masya Allah. Jadi zaman sekarang bukannya bila ada kereta, ada rumah, kita kata orang yang kaya. Kadang-kadang mereka
menanggung hutang beban yang sangat beban hutang yang sangat tinggi. Okey, sekarang pukul apa, Dik? Ada masa lagi kan? 3:30. Okey, last kita akan saya sebenarnya nak bawa sekejap tuan-puan sekalian support kami sebab kami ni bergerak dengan manusia dan manusia yang ada bersama kami, staff lebih kurang 60 orang dan kami bertahan dengan jualan daripada galeri. Jadi kita online di galeri. Buat masa ni hasil pada itulah kita bayar gaji staff yang mana mereka buat kerja dakwah, kerja amal sepenuh masa. Okey, jadi support, sabar, kita nak berjalan ke galeri. Adalah berapa produk. Oh, terima kasih kepada yang bagi star sebab setiap star anda sangatlah membantu sebab satu star tu 5 sen dolar dan dia akan jadi kalau banyak-banyak tu kan jadi 20 sen Malaysia. Kalau 5 sen star tu adalah infak tuan-puan sekalian melalui Alam Maya. Teruskan bagi star. Okey, jom. Terima kasih Puan Farah. Masya-Allah. Ya, betul. Tapi kita dah tengok tadi. Moga Puan Farah sihat walafiat. Masya-Allah. Amin. Okey. Kita dah sana perkampungan hijrah. Sana dapur asnaf. Sini kita punya pusat operasi. Encik suami tertinggal. Kan merajuk encik suami. Encik suami. Untuk saya. Saya minum kat sana. Terima kasih. Okey, jom. Okey, subhanallah, kita boleh tengok. Kami sewa sini 8 lot kedai. 8 lot kedai kita sewa, memang tak mampu beli sewa. InsyaAllah satu hari kita ada tempat operasi yang lebih tersusun lah. Sebab ini kan nampak tak jarak. Jarak selang berapa kedai. Lepas tu sini ada Dewan Sayyidatina Asma. Tempat aktivis kita tadi. Masya Allah, ini kan tempat aktivis kita tadi. Diketahui oleh Ustaz Syafiq, kita nampak tu SOP permohonan, nombor-nombor. Subhanallah. Memang banyaklah fonnya. Melibatkan banyak fon. Kita boleh tengok dia orang sedang ada buat call pengesahan. Ya, permohonan sebenarnya dah lebih 20,000 dah. 20,000, 30,000 dah permohonan. Maksud daripada start awal PKP. Jadi, ini inisiatif kita tuan-puan sekalian. Saya ni duk fikir macam mana. Lepas tu kata Ustazah tak cukup orang. Permohonan sangat tinggi. Saya kata tambah orang. Ustazah telefon tak cukup. Dah ada sekarang 8 telefon. Tambah telefon. Ustazah pemohon gini-gini. Saya kalau boleh jangan kata tidak. Itu prinsip saya. Jadi staff pun dah faham. Kamu tak boleh bagi jawapan saya. Tak dapat buat Ustazah. Saya kata kes kalau mohon jangan lebih 3 hari. Kalau mohon jangan lebih 3 hari. Maksud walaupun permohonan banyak. Kata susah nak capai. Kamu kena usaha sampai capai. Habis tu kita tambah lagi orang. Ya tak apa. Rezeki Allah akan datang. Macam itulah tuan-puan sekalian. Saya talian hotline bantuan ni. Dia macam ni. Bila call kan isi borang simple saja. Nama, IC, alamat apa, masalah. Masalah situ dia orang akan cerita. Masalah putus dah anak, masalah dengan suami, masalah nak kena halau lah daripada rumah, masalah sakit apa semua. Lepas tu keperluan. Kita tak mampu nak penuhi semua. Tapi kita pun hubungi aktivis. Contoh telefon ni daripada Sabah. Dekat tak? Kalau dekat dia orang boleh pergi ziarah tengok. Betul-betul buat siasatan. Kalau jauh kita terpaksa buat video call. Video call, WhatsApp. Kalaulah dalam orang tu dia cakap ada anak 5 orang. Boleh tunjukkan anak. Okey, dia pun tunjuk ni Ustazah, ni ya cik, anak-anak kami. Okey, boleh tak tunjukkan sikit suasana rumah. Macam tu lah. Kalau dia cakap ada orang tua dia jaga sakit, perlukan pampers. Sebab semua tu nilai berbeza. Kita tak bagi nilai sama. Mengikut kadar keperluan tu. Jadi sebab itu aktivis kita akan buat video call sekejap. Jadi kita fikir macam mana cara yang paling cepat nak bantu bukan Negeri Sembilan saja, seluruh Malaysia. Subhanallah. Okey, jom. Sebab kita follow. Masya Allah. Minta maaf saya buka sekejap. Bila cakap rasa lemas sikit. Oh, dekat saya waktu Ustazah ni kan bahaya. Saya dah vaksin. Walaupun kita bukan kata 100%. Oh, naik bagi. Okey, jarang nampak saya pakai tudung putih kan? Putih bersih. Okey. Tudung baik Ustazah Asma. Okey.
Okey, nampak kan dia orang ambil bantuan. Hello uncle. Uncle datang ni ya. Kat rumah ada berapa orang? Oh, jual buah. Uncle jual buah. Uncle boleh sana. Uncle boleh tunggu sana. Ada kad tak? Boleh pinjam kad sekejap. Okey, boleh letak. Thank you. Okey, macam ni kan. Dia akan datang. Kita ada bagi kad gerobok prihatin. Sahabat Amal Care. Mereka datang. Okey. Okey, mereka datang. Lepas tu adalah tarikh. Catatan ini untuk rekod kita saja. Mereka yang diberi kad. Thank you Puan Wijaya. Anak Puan Wijaya. Okey. Macam tu lah. Jadi, mana yang ada kad tu memang kita dah buat siasatan sampai ke rumah. Nak memastikan betul ke mereka ni memang betul-betul miskin, susah dan sebagainya. Jadi, lepas tu dia ada kad rasmi, dia boleh datang macam ni kan, dia datang dengan, itu anak kakak ya? Ya, nampak kan anaknya 2 orang atas motor. Okey. Boleh bye-bye? Masya Allah, dengan anaknya datang. Okey, macam itulah suasananya. Dan Alhamdulillah, dah berapa orang dah asnaf fakir miskin, asnaf, kita panggil asnaf ya. Di kalangan non-Muslim yang masuk Islam, bila dah selalu dapat bantuan kad gerobok, kita ada buat dakwah. Okey, Masya Allah. Okey, selamat datang ke galeri Ustazah Asma. Memang tak beroperasi sepenuhnya. Tak beroperasi sepenuhnya. Boleh separuh bahagian makanan saja. Dan memang jualan drop banyaklah. Walau bagaimanapun, encik tu macam ada Puan Huda. Tengok je. Okey. Boleh-boleh. Gayu Salmat dah lama sunyi, tak ada orang sebab ya, kita terhad sangatlah. Jualan semua terhad. Jadi tuan-puan sekalian, adalah ni kan, kalau orang datang memang untuk makanan saja. Macam ada teh, lepas tu ada sawanah ni, ada sawanah koko. Kemudian tambahan produknya adalah kerepek. Tu yang saya nak share. Tapi kerepek memang sedap-sedap. Ni boleh nampak kerepek ni. Boleh nampak tambahannya sebab macam ni. Galeri ni kan sebenarnya lebih kepada butik. Jadi bila kami tak boleh operasi dengan butik, kita ubah kepada makanan. Jadi makanan keperluan, adalah keperluan terutamanya untuk asnaf. Makanan-makanan tu kita jadi cari sendiri. Okey, lepas tu ni. Okey, bahagian belakang ni memang tutup terus lah. Memang kita tutup terus. Ini tengok pilihan. Tapi semua ni boleh beli online. Semua boleh beli online. Pergi dekat Shopee, akaun Shopee kita Galeri Ustazah Asma Harun. Panjang tu, tapi carilah Galeri Ustazah Asma Harun. Atau kita ubah Galeri UAH lah lepas ni. Kan senang sikit. Galeri UAH Ustazah Asma Harun. Jadi tudung saya pakai ni warna putih ni tadi baru ambil sebenarnya. Lepas tu ada macam-macam warna lah. Semua ada pelbagai saiz. Ada pilihan handsock. Ini telekong cantik ni. Tapi sekarang semua telekong kanak-kanak pun ada, tengok ni. Eksklusif. Ni by Asma Harun ni. By Asma Harun, nampak tak? Ini ada logo kita AH. Telekong ni eksklusif. Telekong kanak-kanak cantik, sangat-sangat cantik banget. Okey, AH Ustazah Asma Harun. Okey, inilah tapi semua ni tuan-puan boleh cari online. Kita ada lagi stok baki baju-baju raya hari tu, jubah raya. Apa dia? Ya, boleh beli untuk raya haji ni. Kita panggil apa ni? Abaya kanak-kanak. Kan? Abaya kanak-kanak. Gitu. Ni ada. Okey, ni pun ada pilihan jubah-jubah yang eksklusif. Tapi saya memang jubah saya utamanya jubah yang kosong ni. Tapi sekarang ni banyak online lah. Kalau datang kedai orang nak beli pun tak dibenarkan. Memang tak boleh sentuh. Kita patuhlah kena jaga semua SOP. Ini bahagian buku tuan-puan sekalian. Sekarang buku dah banyak. Tak ada buku Bonda Nur pun banyak. Berbisik ke langit, bahagia tanpa syarat, kembali padamu, terima kasih Tuhan.
Kemudian buku Titik Akhir Zaman tentang kiamat. Buku-buku ni semua ada dalam Shopee Galeri Ustazah Asma Harun. Doa Mirab oleh Ustazah Hafizah Musa. Tafsir Al-Quran Tuguni Abdul Aziz, Kolbun Salim. Ini buku Ustaz Said Nur Hisham dengan isterinya Dr. Sharifah Fatimah. Ni suami isteri ni, apa khabar hati. Lucu, seronok baca. Subhanallah. Dan ini adalah buku kita zaman berzaman, masih lagi evergreen, iaitu Saya Susi Kembara Mawdatillah. Masya Allah. Kemudian ada Sahabat Dunia Akhirat, dan ini buku terbaru kita. Ni pun dah nak habis stok. Nak habis cetak, mungkin makan masa lagi sebab kilang masih tutup. Iaitu 5 surah pilihan Al-Maqsurat berserta terjemahan. Dan juga Al-Maqsurat tu ada syarah dia. Setiap bacaan Al-Maqsurat ada keterangan, dalil dia, hadis daripada mana dan sebagainya. Masya Allah. Lepas tu bacaan-bacaan surah ni semua ada. Okey. Lepas tu ada pilihan Al-Quran. Ni kita ada buka ni Al-Quran yang belum dibaca. Ni semua best. Ini tentang kisah-kisah Nabi. Himpunan kisah Nabi dengan keluarga. Okey. Itu bahagian buku. Boleh ni. Okey. Last. Nak kata last di situ. Last di situ. Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, kerepek. Kerepek is here. Mana untuk rasa? Kamu baru nak buka satu-satu. No. Ambil yang dah buka. Ya, takkan nak buka satu-satu. Sekarang baru nak buka. Encik. Ni, Jana. Mesti Ustazah nak tunjuk dalam. Nak makan. Okey, tengok antara kerepek. Tuan-puan sekalian, insya-Allah dijamin kerepek. Semua. Ustaz. Semua seal, tutup. InsyaAllah semua kerepek ni dijamin sedap. Cuba tengok. Ini kerepek ubi pedas. Sedap, lazat dan berkualiti. Masya Allah. Dan kami pergi ke kilang sendiri. Kilang Muslim. Bersih. Memang fresh. Kerepek-kerepeknya fresh. Ustazah nak nampakkan semua bahagian atasnya. Ini kamu boleh buka yang lain juga. Okey, ini kerepek ubi pedas kan? Kerepek ubi pedas sambil memberi. Kita boleh post dengan seal elok, insya-Allah tak pecah, tapi kita kalau nak post kita kena padatkan. Okey, kena padatkan. Maksudnya kalau macam ni tak boleh pecah ni kalau sampai ni. Dengan wrap. Jadi yang ni bolehlah dekat kedai, tapi kalau nak post mesti kena padatkan. Kita boleh tengok kerepek pisang tanduk. Pisang tanduk memang sedap, nampak tak fresh. Subhanallah. Okey. Memang rangut sangat tuan-puan sekalian, rangut sangat, sedap. Abang ko. Dah susah dah nak cakap. Yang ni memang sedap. Cukup-cukup rasa, tak manis sangat. Tuan-puan sekalian, ini namanya kerepek ubi manis, kerepek ubi. Ubi sira yang letak gula. Aduhai, saya nak jaga juga kesihatan, tapi dah habis dah sebalang kat rumah tu saya makan. Memang sedap. Tapi dia tak adalah gula banyak sangat, tuan-puan sekalian. Yang ni pun saya tak pernah cuba, tapi bila saya cuba sedap, iaitu kerepek bayam. Ini sayur bayam dia buat kerepek, macam-macam idea kan. Tapi sangatlah sedap. Ni sini tunjuk. Ni kerepek bayam. Kan, bayangkan bayam dia buat kerepek. Memang sangat sedap. Rangup. Bismillah. Memang sedap. Sebab kilang ni, saya pergi, memang kena owner dia. Bersih. Lepas tu, fresh. Sebab apa selalu fresh? Dia kata laju sangat. Orang ambil. Jadi tak sempat lama pun. Letak habis. Kita tengok lagi. Kacang ni pun dia buat sendiri. Ni kerepek, ni ramai yang suka juga. Kerepek bawang. Memang fresh, sedap. Tak rasa lemah, tak rasa apa. Ini maruku. Kan, peminat-peminat maruku sekarang ni duduk kat rumah apa. Marilah kita sama-sama membesarkan. Menambahkan potensi badan kita. Okey, kerepek pisang sirap pun sedap sangat. Ni kan kadang kerepek pisang sirap ni keras.
Betul. Saya kadang-kadang macam suka tapi biasa beli keras. Jadi rasa macam menyesal. Tapi ni lembut rangut sangat. Okey. Jadi tak? Macam berkesan tak? Macam terliur tak? Orang tengok. Ya. Ha? Oh, bunyi yang masuk dalam ni. Kok masuk dalam ni. Masuk ke kerongkong ni. Masya Allah. Tuan-puan sekalian. Ada lagi. Siapa yang suka maruku udang geragau? Saya macam bila bunyi udang tu kurang sikit. Tapi bila rasa sedap. Sedap. Maruku udang geragau. Semua ni dah masuk dah Shopee. Ha? Dah masuk belum dalam Shopee? Belum masuk lagi? Habis tu orang nak order? Sebab dah lama, dah seminggu dah ni Encik. Okey. Masuk tak lagi dalam Shopee? Ni. Okey, hari ni akan masuk. Jadi boleh beli Shopee. Okey, sebab orang memang nak beli Shopee. Kalau orang dah ada akaun Shopee, sebab bila membeli di Shopee, diorang dapat poin. Sebab itu, diorang ni kalau boleh, kalau ada akaun Shopee dah mudah. Jadi, sebab benda ni dah seminggu lebih, sepatutnya dah lama masuk dalam akaun Shopee. Betul tak Syira? Okey, jadi Ustazah ingat, Ustazah buat iklan hari ni dah ada dalam akaun Shopee siap-siap. Rupanya belum lagi. Okey, tuan-puan sekalian, kalau siapa yang nak, boleh tekan link WhatsApp. Ada nombor yang dah dikongsikan? Akan dikongsikan? Okey, dah. Okey. Saya macam dah terus rasa macam nak promote pun ada serba salah. Sebab kita dah promote, kita nak mudahkan terus orang membeli. Mesti dah terus ready lah link tu. Jadi saya tak check dulu. Tak tahu dia orang belum masukkan lagi ke Shopee. Saya mohon maaf kalau ada kesulitan. Tapi kalau siapa nak tunggu, esok insya-Allah confirm ada dah dalam akaun Shopee. Macam tu lah. Okey. Lagi ada lagi tak Ustazah tak tunjuk? Dah semua dah. Ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Semua dah ada. Semua dah. Okey. InsyaAllah dijamin sedap dan berkualiti. Okey, last tuan-puan sekalian, kami masukkan produk baru iaitu sebut macam mana? Sumek. Okey, adik, Sumek ni dah ada dalam akaun Shopee? Dah ada. Okey. Sumek ni tuan-puan sekalian, tiba-tiba sekarang jadi viral, ramai orang cari. Ramai orang cari Sumek ni. Masya-Allah. Sebab apa? Dia macam baru jugalah. Dia kelebihan dia banyak juga macam habatus sauda. Sumek dikenali beberapa istilah lain seperti sumek, sumak, somak, macam itulah. Yang bermaksud merah. Tengok tu kan, warna dia merah. Ia merupakan salah satu daripada 35 spesies tumbuhan berbunga dalam peringkat genus, peringkat taksonomi atau untuk Rush. Buahnya berbentuk kebaikan antioksida, kaya dengan vitamin C, mengawal kandungan gula dalam darah, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangkan kolesterol, omega 3 menjadi untuk pemerasan sel dan pembangunan sel, mengurangkan kesakitan otot. Kacau hingga larut dan mendap. Biarkan sama 2-3 minit. Terus minum ketika air masih suam. Masukkan dalam satu cawan air panas. Dia kena air panas betul-betul? Suam. Oh, suam. Oh, ini sediakan satu cawan air panas? Suam pun boleh. Betul, suam pun boleh. Maksudnya, guna air panas ke? Ni tulis air panas ni. Okey. Okey, kita tengok nanti kita kacau. Tak tahulah rasa dia macam mana. Saya sendiri sebenarnya tak pernah rasa lagi. Oh, rasa masam-masam. Satu sudu saja. Dah ramai orang cari juga. Katanya boleh membantu untuk ni lah. Untuk apa nama ni? Untuk membantu untuk imunisasi badan. Orang kata Sumek ni ketahanan badan, antibody. Sementara kita dapat vaksin, contohlah kan, macam mana nak jaga imunisasi. Ramai dah yang cari Sumek ni. Masya Allah. Jadi bila ramai orang datang tanya ada jual Sumek tak Sumek, akhirnya kami cari. Saya sendiri pun baru tahu info tentang Sumek. Ini pun juga adalah pemakanan kesihatan daripada ni
daripada tanah Arab. Sumek ni pun juga daripada tanah Arab. Jadi cadangan pengambilan 3 kali seminggu. Oh, bukanlah setiap hari. Tak boleh setiap hari. Kaya dengan vitamin C apa semua. Saya nak Elan ni pun saya pun tak tahu. Tapi okey. Kau setiap hari bahaya ke? Kau setiap hari boleh dia ambil setiap hari tak? Bukannya saya tengok ada orang baca, orang ambil kan? Setiap pagi ambil. Setiap pagi. Sebabnya memang sebenarnya Ustaz rasa ni macam dia ada banyak lagi detail dia. Tuan-puan boleh google lah, search cari kelebihan sumek. Saya pun baru saja nak mencubalah beramal, tapi katanya bagus untuk tenaga, untuk macam-macam. Mungkin ada orang yang dah pernah boleh share kot kan kebaikan dia. Itu cadangan. Yelah, tapi cadangan biasanya itu adalah orang akan ikut kaedah makan tu. Sebenarnya sebab benda yang semula jadi macam ni, dia daripada pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia rasa gitu. Bismillah. Dia rasa gitu-gitu. Macam ni, macam roselle. Kan? Dia rasa macam bunga pokok lavender tak, roselle. Roselle tu kan dia macam masam-masam. Macam dia macam serbuk roselle. Macam tu lah. Macam ada bunga. Tapi roselle kan rasa masam-masam. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, terima kasih ya sebab sudi follow sampai lebih kurang sejam setengah kan. Kita bermula daripada gerobok tadi, lepas tu pergi ke sana. Kita terangkan sikit operasi. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita bersama diberkati oleh Allah. Usaha kami di sini, kami jadi orang tengah anda untuk menyampaikan bantuan kepada asnaf fakir miskin. Kami jadi tangan dan kaki anda. Anda menyerahkan infak, kita sampaikan kepada yang memerlukan melalui pelbagai bentuk bantuan. Ada kita tabung kebajikan, ada tabung pendidikan, ada tabung perubatan, kemudian ada tabung kalau ada rumah rosak pun kita bantu macam itulah, rumah kasih. Jadi kita tengoklah keperluan dan kesesuaian yang mengikut pemohon tu. Jadi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak, dan apa yang kita usahakan, Ustazah jual krepek pula. Ya, saya buatlah apa saja yang boleh survive. Sebab saya rasa asalnya tak berfikir, tapi saya pergi kedai tu, memang saya dah kenal tokel lama, tokel dia selalu bagi hadiah. Krepek dia sedap. Akhirnya saya kata bila bincang dengan staff, Ustazah kita tak boleh nak bertahan macam ni untuk bayar gaji. Saya kata apa kita jual krepek pula. Maksudnya sebab krepek ni bolehlah kalau kita buka sikit ruang kedai ni untuk jual makanan. Macam itulah. Tapi memang turun tu orang datang tu 90% lah. Sebab tahu semua orang dalam fasa COVID, tapi it's okay, insyaAllah. Mana tahu krepek UAH laku kan. Anda cubalah rasa, memang sedap. Memang sedap, fresh apa semua. Krepek, lepas tu sumek. Dan anda terus ke link Shopee kita untuk tengok produk apa lagi yang ada di bawah Ustazah Asma. Support kami, sebenarnya support Sahabat Amal Care. Sebab staf-staf Sahabat Amal Care tu yang uruskan NGO tu, kami bayar gaji daripada hasil perniagaan ni. Hasil jualan ni, hasil perniagaan melalui gaji Ustazah Asma, itulah akan dibayar gaji yang mereka ni buat kerja dakwah, buat kerja amal, buat kerja kebajikan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Kita cuba sedaya upaya tak menggunakan duit NGO untuk kos operasi. Namun satu hari nanti kalau terpaksa, kita mungkin kena ambil juga. Subhanallah, terima kasih semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Yelah, mungkin ada dengar Ustazah macam marah kan. Itu normal lah tu. Sebab bila turun padang tu macam-macam lah kita akan nampak. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk kepek. Tunjuk kepek. Ada yang besar dan kecil. Besar ada kecil. Siapa yang nak beli yang besar? Besar. Ada 2 saiz lah. Ada 2 saiz. Macam tu Ada gram-gram dia. Bolehlah try. Ada kitab hadis 40 ni, kitab baru ni. Ni kalau siapa yang nak jadikan pengajian berkitab dekat rumah, 1 hari 1 hadis. Kita target 1 hari 1 hadis. Dah Ustazah 40 hari je, dah habis ulang balik. Sampai hafal. Ataupun boleh share kitab hadis yang lain. Ini kitab hadis Imam Nawawi hadis 40. Sesuai sangat untuk orang awam cuba tengok.
Saya rasa anak-anak pun suka, dia punya persembahan tu menarik sangat. Tengok. Menarik sangat, Masya Allah. Dan dia ada penjelasan. Setiap hadis tu ada penjelasan yang mudah. Contoh kita ambil hadis yang ini hadis ke-26. Mendamaikan pertikaian dengan adil. Masya Allah. Bagus sangat ni. Mendamaikan pertikaian dengan adil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata. Ini adalah hadisnya. Lepas tu ada huraian dan intisari. Saya baca hadis ni minggu lepas saya rasa, ataupun minggu ni saya ada sebut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Cuba kita baca terjemahan dia. Setiap sendi tubuh manusia wajib mengeluarkan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit padanya, engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Sahabat-sahabat, kita berlaku adil, mendamaikan antara orang yang bertelingkah, itu sedekah, dapat pahala sedekah. Ada sama lagi, menolong seseorang pada kenderaannya, lalu engkau membantunya untuk naik ke atas kenderaannya, atau mengangkat barang-barangnya ke atas adalah sedekah. Tolong orang angkat barang, sedekah tanpa sekalian. Kau nampak jiran duduk angkut-angkut barang tu, kita pun, tapi zaman COVID ni tak boleh lah pula kan. Jadi, ucapan yang baik adalah sedekah. Bercakap yang baik, al-kalimatu tayyibatu sedekah. Cakap elok-elok, cakap baik itu sedekah. Setiap langkah engkau berjalan menuju solat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jarak adalah sedekah. Subhanallah. Kita jalan kat taman tu, nampak ada batu, kita pun tolak tepi kan. Sebab takut budak naik bersikal jatuh ke. Kita nampak lepas hujan lebat ada kayu jatuh. Kita kalau nampak kayu jatuh, kita buat apa? Kau nak. Macam tu lah. Tapi ada orang dia berhenti, lepas tu dia tarik kayu tu. Dia tak tahu lepas tu mungkin ada 1000 orang lalu, 1000 orang tu tak tahu pun yang sebenarnya ada kayu dah dialihkan oleh seorang, tapi dapat pahala dia. Sebab itu mengalihkan satu halangan di jalan tu dikira sedekah. Jadi kalau sebelum ni kita nampak, kita kata nanti MPS tu nanti adalah orang tolak tu, nanti ada tukar kebun tolak. Tuan-puan sekalian, kita boleh saja berhentikan tempat selamat, lepas tu kita pun larikan tu. Okey, Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih semua. Terima kasih yang setia. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Harga. Ustazah nak sambung lagi. Harga berapa? RM23 saja. RM23 dengan ada keterangan apa semua. Oleh Telaga Biru. Dr. Zahazan kan? Ni tengok Dr. Zahazan. Okey, ini orang kuat. Telaga Biru. Okey, subhanallah. Ya, Ustaz Zahazan. Memang Dr. Zahazan sendiri yang menyusun dengan Ustaz Muhammad Zakaria. Ada banyak stok ni. Kalau siapa yang nak, hadis 40, RM23 saja. Alang-alang beli tu, beli krepek semua. Rasa semua krepek. Subhanallah. Okey.